Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk untuk bahagian kedua, yang mana perbincangan ini masih lagi dalam bentuk lampiran, nota lampiran untuk hadis yang ke-887 yang berkaitan dengan kedudukan di manakah diletakkan tangan ketika talfik itu. Itu yang kita bincang. Jadi dalam bahagian pertama kita telah sebut pendapat bagi pihak yang mengatakan kedua tangan diletak di bawah pusat. Itu kita sudah bincang. Jadi pada malam ni untuk bahagian kedua, hujah bagi pihak yang berpendapat ataupun berpegang meletakkan dua tangan di atas pusat. Sebelum ni di bawah pusat. Ini fauqas surah. Mana di atas. Baik, bahagian kedua muka surat 4 lampiran. Baik, hujah pihak yang berpegang ataupun berpendapat meletakkan dua tangan di atas pusat. Kalau sebelum ni di bawah pusat, ni di atas pusat. Yang pertama, perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang telah meletakkan dua tangannya di atas pusat. Abu Daud telah meriwayatkan dalam sunannya daripada Jarir Ad-Dabbi, beliau berkata, "Ra'aitu Aliyan yumsiku shimalahu biyaminih ala rusri fawqa as-surh." Saya telah melihat Ali meletakkan dua tangannya di atas pusat. Baik, ini dalil bagi pihak ataupun ulama yang mengatakan atas pusat itu. Jadi atas pusat tu menutup pusat ke ataupun atas pusat nampak pusat tu, tu pun khilaf juga. Ini kita kira di atas sebab tadi bahagian pertama di bawah. Ni bahagian kedua ni di atas ni kita ambil pendapat kata di atas pusat, bukan pada pusat, di atas pusat. Dalil dia ni lah. Sebab mengikut Jarir Ad-Dabbi, dia kata dia tengok Sayyidina Ali, dia letak gini. Shimal, dia letak urus ni. Dia letak begitu. Lepas tu dia letak di atas pusat dia. Dia tengok. Bagaimana kedudukan asar ini? Dia panggil asar lah sebab ni bukan perbuatan Nabi. Maksud asar ni perbuatan Sayyidina Ali. Dia panggil asar. Sebabnya sahabat ni bila dia buat menjadi hujah. Lepas tu bagaimana kedudukan hadis ini? Kata Al-Mubarakfuri, dia kata saya tidak ketahui ada riwayat marfu' yang menyokong pendapat. Sebab hal ini mauquf pada Sayyidina Ali lah. Bukan kata Nabi buat. Jadi hak marfu' mana hak sampai kepada Nabi buat gitu, kata Syekh Al-Mubarakfuri, saya tak tahu ada riwayat marfu'. Marfu' ni riwayat yang sampai kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi. Yang menyokong pendapat ini kecuali asar Ali ini sahaja. Adanya hal ini sahaja. Tidak dinafikan sanadnya sahih. Dari segi sanad tu sahih. Dan paling kurang kalau kita kata tidak sahih pun, dia tak jadi dhaif, hasan. Duduk tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Namun perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak marfu'. Mana tidak disebut Nabi buat gitu. Sekadar dia. Dan zahir matan athar ini, yakni fauqas surah, di atas pusat, adalah kedudukan yang tinggi dari aras pusat, bawah dada atau dekat dengan dada. Setengah ulama kata di atas pusat tu bukan bermakna dekat dengan pusat. Maknanya dari kedudukan yang tinggi dari aras pusat. Ini ulama faham gitu dalam syarah-syarah. Ataupun bawah pada dada ataupun dekat dengan dada, tapi tidak atas dada. Tu maknanya fauqas surah. Ada yang faham gitu. Baik.
Ini adalah sebagaimana maksud hadis Wa'il bin Hujr, hadis Hulm At-Ta'i dan riwayat Mursal Tawus. Ketiga-tiga riwayat ini akan menyusul kemudian insya-Allah. Selain daripada itu, yang membantah pendapat ini adalah tafsiran Sayyidina Ali sendiri terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wanhar. Dia terjemah wanhar tu dengan maksud meletakkan kedua tangan di atas dada ketika salat. Itulah dari ayat inna a'taina tu dah. Al-Kautsar tu lah. Wanhar tu kalau kira wanhar ni asal mana sembelih lah binatang korban. Wanhar. Dalam tafsir rasional wanhar tu maknanya semayalah dengan cara letak tangan atas dada. Jadi hak tu tafsir wanhar, tafsir rasional. Jadi tafsir dia sendiri, tafsir dia ni bercanggah dengan hadis yang dia riwayat. Jadi peliklah. Jadi maknanya walaupun riwayat ni sahih ataupun kita terpaling kuih hasan, tetapi ada kemusykilan. Ada kemusykilan. Kemusykilan dari sudut mana? Sayyidina Ali sendiri bercanggah pendapat dia. Kalau dalam tafsir, semasa dia menafsirkan wanhar tu, dia kata hak tu atas dada. Letak masa semaya, letak atas dada gitu. Atas dada. Ni atas dada. Tak gitu. Tinggilah kedudukannya. Boleh faham maksud dia tu gitu. Baik. Habislah tu bahagian kedua. Jadi maknanya kalau nak kiranya jadi macam ada kemusykilan. Tapi kukuk mana pun ulama tak tolak ni. Walaupun bercanggah, tapi sanad sahih tu. Tetapi dari segi pecanggahan tu jadi timbul kemusykilan sekadar itu ya. Sebab tu kita tak boleh nak tolak mudah-mudah jugalah. Sebab tu bagi ana supaya sebelum ni lah kita jumpa Imam Nawawi sebut ni boleh berlaku nak tak mana pun. Tak tak pun tak apa. Salah satu pendapat Imam Malik irsal. Baik. Bahagian yang ketiga. Hujah pihak yang berpendapat meletakkan kedua tangan di atas dada. Ini atas dada. Ala sadr. Ala sad atas dada. Mana dalilnya? Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ana pun silap tu jadi hak Arab jadi terlalu kecil tulis ni. Ana diri upaya nak baca ni. Sepatu biasa buat 14, ni je 12. Tak apalah Ana hak lain tu kena itu dah. Jadi hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih." Kata Wa'il, dia kata saya telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri dan diletakkan kedua-duanya di atas dadanya. Makna hak ni tak ada. Tinggilah. Kita biasa tengok orang dalam mazhab Ahmad dia tak tinggi. Dia tak berkait dengan level tertentu tu. Hak ni ada hadis ni. Cuma setara mana hadis cuba kita tengok. Syekh Muhammad Qasim As-Sindi Al-Hanafi dalam risalah dia Fauzul Kiram telah menyebutkan bahawa sanad riwayat ini menepati syarat sahih Ibnu Khuzaimah. Tu syarat sahih Ibnu Khuzaimah ni tinggi juga sebenarnya. Beliau berkata, beliau ni maknanya Muhammad Qasim tu sebenarnya bukan Qaim, Muhammad Qasim As-Sindi. Saya berkeyakinan bahawa hadis ini menepati syarat Ibnu Khuzaimah. Ni kata Syekh Muhammad Qasim As-Sindi Al-Hanafi. Orang India kan? Al-Hanafi. Dia kata, saya berkeyakinan hadis ni menepati syarat sahih Ibnu Khuzaimah. Dan itu juga yang segera dipahami daripada kenyataan Al-Hafiz dalam Al-Ithaf. Ia juga adalah yang jelas daripada kenyataan Ibnu Sayyidin Nas selepas menyebutkan hadis Wa'il dalam syarah Jami'ut Tirmizi dan ia disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maknanya hadis ini sahih. Kata siapa? Syekh Muhammad Qasim As-Sindi Al-Hanafi. Sahih. Menepati syarat Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Baik. Ibnu Amr Al-Hash berkata, gurunya Ibnul Humam telah menggunakan segala upaya dan ilmu dalam mentahqiq syarah Al-Munyah. Al-Munyah Al-Musalli tu. Hak ni bukan Syekh Daud ni. Hak ni Arab. Arab. Dia kata, sesungguhnya yang sabit daripada sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan tidak sabit satu hadis pun yang menentukan tempat diletakkan kedua tangan pada badan kecuali hadis Wa'il bin Hujr
Makna dia sokoh hadis ni lah. Demikianlah pandangan penulis Al-Bahrul Ra'iq dan penulis Fathul Ghafur, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Maknanya tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi kata, hak ni memang sahih. Ni, baik. Kata Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, dia kata hadis Wa'il telah dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan beliau kata sahih. Beliau telah mensahihkan. Masalah ada kritik tu suku. Tapi nak ayatnya penilaian ulama tu kalau ada lah hal kritik tapi sahih. Jadi kita tak boleh nak kata dhaif. Baik. Al-Hafiz bila sebut Al-Hafiz ni mana Hafiz Ibn Hajar lah. Al-Asqalani tu. Al-Hafiz telah menjelaskan dalam kitab ada Al-Fath mana Fathul Bari, dia kata Sahal bin Sa'ad ni seorang sahabat Nabi tidak menyebutkan pada bahagian mana diletak kedua tangan ketika qiyam, sebab dia Sahal bin Sa'ad ni telah meriwayatkan hadis kalau Nabi letak tangan, tapi dia tak sebut letak mana. Tapi adalah buat gini tu. Ni mana maksudnya letak tangan kanan atau tangan kiri. Tapi dia tak sebut tepatnya letak di tubuh tu masa qiyam tu letak mana, dia tak sebut dari riwayat dia. Sesungguhnya Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan hadis Wa'il yang menyatakan bahawa Nabi SAW telah meletakkan kedua tangannya di atas dada. Al-Bazzar telah menyebutkan beliau SAW telah meletakkan dekat dada, bukan di atas dada, bukan apa, dekat. Maknanya sebab tu setengah ulama kata fokus surah tu maknanya atas pusat, mana dekat dada. Tu jadi kilan, bukan sini, dekat. Tu. Sebab dia guna indah, bukan ala. Hak tadi ala sadri, atas. Hak ni indah, dekat. Ataupun di sisi. Inilah juga yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis Khul At-Ta'i. Ahmad tu mana Imam Ahmad lah maksudnya, rahimahullah. Manakala dalam tambahan Al-Musnad, ini Musnad Imam Ahmad. Daripada hadis Ali, bukan sahadis, hadis Ali menyebutkan Nabi SAW telah meletakkan kedua tangannya di bawah pusat dan isnadnya adalah dhaif. Kalau hadis-hadis Sayyidina Ali yang sebut di bawah pusat tu dalam Musnad Imam Ahmad tu dhaif. Pada zahirnya kenyataan Hafiz Ibn Hajar menunjukkan hadis Wa'il adalah sahih atau hasan. Tujuan beliau mengemukakan ketiga-tiga hadis di sini, hadis Wa'il dan juga hadis apa tadi? Hadis Khul At-Ta'i dan hadis Tawus tu, tiga-tiga tadi. Tujuan beliau mengemukakan ketiga-tiga hadis di sini adalah untuk menentukan kedudukan kedua belah tangan semasa qiyam. Daripada ketiga-tiga hadis yang dikemukakan beliau hanya mendhaifkan, menyatakan dhaif hadis Ali dan tidak membuat apa-apa komentar terhadap hadis Wa'il dan Hul. Mana hadis Wa'il dan hadis Hul dia tidak tentu ke? Maknanya sahih lah bagi dia ataupun hasan. Bila dia bawa ketiga-tiga tu, hak dia katanya hak Ali tu hak dhaif. Sudah tentu jika kesemuanya dhaif, pasti dijelaskan. Bila dia tak jelas, maknanya hak dua lagi hadis Wa'il dan Hul tu makna tidak dhaif. Itu maksud dia. Maknanya bagi Hafiz Ibn Hajar, maknanya letak atas dada ni ada asalnya, ada asasnya. Sebab hadis Wa'il ni sahih lah bagi dia. Paling kurang hasan. Tentunya tidak dhaif. Sebab dia kata dhaifnya hak Ali itu saja. Itu maksud dia. Selain itu, Al-Hafiz Ibn Hajar juga telah menyebutkan dengan jelas dalam Ad-Dirayah. Ini nama kitab dia. Selepas menyebutkan hadis Wa'il, beliau berkata, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ia terdapat dalam Muslim. Dia sebut gitu, ada dalam Muslim. Bila sebut ada dalam Muslim itu bukan sebut saja-saja tu. Tanpa ada tambahan di atas dada ala sadri. Tak ada. Hak dalam Muslim tak ada. Tapi hadis ni dengan sanad ni ada disebut. Jadi kenyataan Hafiz bermaksud hadis Wa'il dengan sanad ini dan matan ini tanpa disebut tempat diletakkan kedua tangan. Hak ni terdapat dalam Muslim. Cuma hak ada dalam Muslim tak sebut ala sadri itu saja. Hak dia nak ayat ke dia? Nak ayatnya sanad sahih. Betul lah hak dalam Muslim tak ada, tapi dengan sanad tu juga. Dengan matan itu juga duduk dalam kitab lain. Jadi maknanya seolah hadis Muslim menyokong, cuma bezanya tak ada ala sadri. Sebab tu dia tekan sangat atas sanad ni, atas matan ni. Cuma tak ada ala sadri. Jadi maknanya tak boleh petikai sanad tu. Jadi kesimpulannya adalah hadis Wa'il bin Hujr adalah sahih, boleh dibuat hujah dan istidlal
yang menunjukkan tempat dia letakkan kedua tangan adalah semasa qiyam, adalah tu silap. Diletakkan kedua tangan semasa qiyam adalah di dada. Sebab itulah hati-hati kita kena ingatlah. Benda-benda gini benda khilaf kan. Kena berhati-hati. Kita tak siwak lagu ni nak letak bawah, tak ada masalah. Cuma biar tahu ya. Jangan letak di bawah pinggang. Jangan letak situ. Baik, hadis yang kedua, hal tu atas rada ni. Hal tu atas rada ni, hadis yang kedua ni. Hadis Hulb At-Tai. Radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau telah berkata, Yahya bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan katanya. Simak telah meriwayatkan kepada kami daripada Qabisah bin Hulb daripada ayahnya. Ayah dia ni Hulb At-Tai itulah. Ayah Qabisah tu, sahabatlah. Daripada ayahnya. Beliau telah berkata, ni ayah dia kata Hulb At-Tai, ayah kepada Qabisah. Apa dia kata? Dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminih wa an yasarih wa ra'aituhu yad'u hadhihi ala sadrih wa wasafa Yahya al-yumna 'ala al-yusra fawqa al-mafsal. Kata Hulb At-Tai, dia kata saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah kanan dan kiri. Ni ana tidak buat dalam kurungnya. Maknanya ketika wisalah ni. Maksudnya ketika wisalah ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tu saya tengok. Sampai wisalah tu Nabi paling kanan dan kiri. Tak apalah tu. Dia nak cerita tu ya. Saya juga melihat beliau meletakkan tangannya atas dadanya. Tu. Saya tengok dia letak tangan dia masa qiyam lah. Atas dada dia. Kata Hulb At-Tai. Yahya menggambarkan kedudukan tangan kanan di atas tangan kirinya berada di atas pergelangan tangan gini. Letak ni gini. Letak gitu. Yahya kata. Jadi semua perawi hadis ini adalah thiqah dan sanadnya adalah muttasil. Sanadnya muttasil. Semua perawi hadis ini adalah thiqah dan sanadnya adalah muttasil. Baik, cuba kita tengok. Ana tidak nak ambil semua ni dia punya perawi-perawi sebab muka disiqah. Cuma kita nak pilih ulama kritik saja. Bukan nak bincang satu-satu. Cuba tengok Simak. Simak tu salah seorang perawi dia lah. Simak ni anak murid Qabisah tu lah. Tu. Simak ni tok guru Sufyan Ats-Tsauri tu. Tengok dari sanad tu kan. Sufyan kata dia, Simak telah meriwayatkan kepada kami daripada Qabisah. Qabisah tu anak murid Simak. Sufyan ni Qabisah tu tok guru Simak. Sufyan ni anak murid Simak. Sebab semua tu kita akan sentuh lepas ni. Baik, cuba kita tengok. Simak adalah anak Harb bin Aus bin Khalid Az-Zuhali Al-Bakri Al-Kufi Abil Mughirah. Dia disenaraikan sebagai perawi saduk. Saduk ni maknanya lafaz ta'dil yang paling rendah. Saduk ni mana benar. Rendah benar tu. Mana antara peringkat perawi yang paling rendah di segi tarikh. Tapi bukan kata dhaif, tidak, saduk. Baik. Hanya riwayat beliau daripada Ikrimah yang dikira sebagai muttarib. Kena ingat tu. Jadi kalau Simak bin Harb, kalau dia riwayat daripada Ikrimah, ini ulama kata memang hadis dia muttarib. Sudah dikenal pasti. Muttarib ni maksudnya tak tepat. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Daripada Ikrimah. Jadi lemahlah muttarib, mana lemah di sini. Kadang-kadang sebut gini, kadang-kadang sebut gini, tak serupa tu maksud dia tu. Tu dia panggil muttarib. Ni ingatan beliau bercelaru di hujung usianya dan beliau kerap diajar dan diperingatkan tentang nama perawi. Dia panggil rubbama yulaqqan, dia panggil ba'talqin. Ni istilah dia, kita tidak bincang di sini. Makna dia ni bila hujung usia, sebab ulama kata masa sebelum tu dak. Masa muda dak. Bila hujung usia tua tu dia jadi kena orang kena rayak perawi ni bank ni. Perawi ni tidak ada sini ni. Orang kena rayak ke dia. Itu makna dia tak ingat. Sebab apa tu? Sebab ingat dia sudah lemah. Kadang-kadang tukar perawi. Tu. Bila di hujung usia dia. Sudah terbukti begitu. Sehingga orang peringat kepada. Kadang-kadang gini kadang-kadang berlaku juga orang teh dia. Orang tukar sanak letak tu. Dia tak ingat. Sebelum tu ingat. Bila berlaku ni ketika usia tu. Ni faktor usia. Bukan kesalahan. Sebab tu orang. Tapi kukuk mana dalam riwayat hadis dia kena ambil kira tu. Tidak salah dia. Bukan kata perawi ni bermasalah buruk akhlak, tidak. Tapi kelemahan tu.
Bila kelemahan itu boleh menyebabkan jadi dhaif hadis. Baik. Demikianlah yang disebutkan dalam At-Taqrib. Imam Az-Zahabi berkata, Ahmad berkata, Ahmad ni mana Imam Ahmad lah. Dia kata Simak ni muttarik. Dan Syu'bah kata dia ni perawi dhaif. Bila ni? Bila ingatan dia bercelaru. Kata Ibnu Ammar, dia banyak tersalah. Sufyan Ats-Tsauri mendhaifkannya. Riwayatnya muttarik dan beliau tidak teguh dalam hadis. Kata Salih, beliau dhaif. Kata Ibnu Khidash, dia mudah-mudah ya terima hadis. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim menthiqahkannya. Pula. Baik, cuba kita tengok. Cuba itu pandangan dari pihak-pihak tertentu lah. Baik, cuba kita tengok lagi. Ni ana petik kita petik ulama kita cuba berkongsi maklumat. Walaupun Simak muttarik dalam periwayatannya, namun hadis ni hadis dia riwayat daripada Hub At-Ta'i ni kita nak bincang ni. Tidak terjejas kerana ia diriwayatkan melalui jalur sanad Qabisah. Hak kata ta'lih tu kalau daripada Ikrimah tadi. Ingat tadi Hak kalau Ikrimah tadi. Tapi ingatannya tidak menjejaskan hadis ini kerana Sufyan anak murid dia, Sufyan ambil daripada Simak ambil daripada Qabisah bin Khul At-Ta'i. Anak murid dia Sufyan telah meriwayatkan hadis ini sejak lama dulu sebelum ingatan beliau bercelaru. Ulama telah buktikan tu. Mana sebelum ingatan dia tu maknanya bercelaru, masa tu Sufyan riwayat hadis ni. Mana ulama boleh bukti gitu. Ingat mudah kena bukti. Makna kena catat jauh benar. Sebab itulah kelebihan ilmu hadis ni boleh rujuk. Nak rujuk ni tak pergi buat lah. Nak ayatnya ulama kita ju baca ni. Anak ayat betul anak ju baca. Lepas tu kita nilai tengok lagu mana setakat kita ngaji. Gitu. Jadi maknanya walaupun dia tu ada juga dipertikar, tapi hak tu daripada Ikrimah kena ingat. Kalau meriwayatkan hadis ini tertinggal tu kalimah. Imam Abu Daud telah meriwayatkan hadis dalam kitab Marasil dia. Kitab Marasil. Dalam hadis ini dalam kitab Marasil dia. Imam Ahmad ni ada kitab hadis, dia kumpul hadis-hadis hak mursal. Hadis-hadis hak mursal saja. Mursal ni dhaif lah. Kecuali mursal sahabi. Ada perincian dia lah. Baik. Beliau telah berkata, siapa dia kata? Abu Daud kepada kami daripada Thawr, daripada Sulaiman bin Musa, daripada Tawus. Beliau telah berkata, Tawus berkata. Sedangkan Tawus ni bukan sahabat. Baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, thumma yashuddu bainahuma ala sadri wa huwa fi shalah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian beliau meletakkan keduanya di atas dadanya, ala sadri, bukan indah, ala. Beliau pada ketika itu dalam keadaan salat. Kita kata tak ayat tak apa dak nak ayat biar terang. Masa ni salat, aku cerita masa Nabi salat. Hadis ini juga terdapat dalam sebahagian nuskhah Abi Daud. Dia tak ayat dia ambil sahabat nama kamu. Hadis mursal adalah hujjah secara mutlak bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Namun bagi Imam Asy-Syafi'i, ia boleh dijadikan hujjah sekiranya ada riwayat lain sebagai sokongan. Sama ada riwayat sokongan itu musnad, ada sanad lengkap sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, atau mursal, tapi mursal sahabi maksudnya. Maknanya kalau mursal, tapi mursal sahabi. Tak boleh kalau mursal tabi'i, tak boleh. Hadis Tawus yang mursal ini telah disokong oleh hadis Wa'id dan hadis Hul At-Ta'i yang kita bincang tadi, yang telah disebutkan sebelum ini. Oleh kerana itu, kata Syekh Al-Mizzi, oleh kerana itu hadis Tawus ini sah untuk dijadikan hujjah dan istidlal. Mana penyokongnya? Hadis tadi. Hadis Wa'id bin Hud dan Hul At-Ta'i tadi. Maknanya kuat juga tak terada ni. Yalah kalau nak kira ada setekat, tak ada sama. Gitu. Muka surat 25 tu, kita ambillah satu hadis ni. Dia sebenarnya dua hadis ni. Baik, cuba kita tengok bab tu ni, habislah bab tu. Jadi kalau kita perhatikan, ada semua tu daripada bawah pusat sampai dada. Atas tekak tak ada, letak sini. Tu tak ada. Tu tak ada Sekat tu ya ada. Jangan naik pak atas lah.
Baik. Bab yang ke-12, babun nahyi anit takhassur fi salah. Larangan takhassur semasa salat. Apa dia takhassur? Bawah tu anda buatlah. Imam An-Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menunjukkan larangan takhassur semasa salat. Takhassur adalah meletakkan tangan di atas lambung atau tulang rusuk. Baik, itu makna takhassur, istilah dia. Baik, cuba kita tengok hadis yang pertama, iaitu hadis 890. Wa bi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Jarir an Hisham yani tahwil sanad. Wa bi qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah bin al-Mubarak wal lafzu lah an Hisham an Ibn Sirin an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajul mukhtasira. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau menyebutkan sesungguhnya Nabi SAW telah melarang seseorang bersolat secara takhassur. Kayak gini kan boleh straight gini. Nyakaknya letak sin tangan. Cukup pinggang gitu. Kita kata lagu mana terganggu orang. Dah suara luar pun boleh baik tak ni. Kan disebut ke ya? Okey dah tu nak. Anak pun mikir ke boleh ya tu. Kalau bahasa Kelantan kita gitu, cekak pinggan. Bukan nak gocah ni, mana semaya. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis ini. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih. Yang kedua, para ulama telah berbeza pandangan. Apakah sebab amalan ini dilarang? Apa Nabi tak bui itu? Sedangkan irsal ni boleh pula. Ada pula hadis irsal lepas tangan kita. Apa ni? Ni hak ulama bui lah ni. Ni anak sebut ni apa yang kita dapati daripada huraian ulama. Wal Bukhari telah menyebutkan dalam sahihnya tentang Bani Israel satu riwayat yang bersumberkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan Ibnu Syaibah telah menambahkan dalam riwayat berkenaan fis salah, yakni dalam salat. Maknanya hak larangan ni dalam salat. Cumanya anda duk tengok-tengok maksud dia ni bukan Yahudi tu letak dalam salat, bukan dia semaya letak cekak tangan gini. Tak. Cuma orang Yahudi ni banyak melakukan perbuatan itu. Ini jadi kalau dalam Sahih Bukhari sebut fis salah. Kalau hak ni tidak sebut gitu. Naha an yusalliya. Kalau dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah tu dan juga Ibn Abi Syaibah sebut fis salah. Larangan ini dalam semaya. Jadi kalau gitu, kalau luar semaya boleh ke? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab tasyabuhan. Asal kata tasyabuh. Tapi setengah ulama kata kita buat gitu. Imam At-Tirmizi telah menyebutkan dalam jami'-nya, dalam kitab jami' dia, Jami' Tirmizi, diriwayatkan bahawa iblis apabila berjalan dalam keadaan takhassur. Bila berjalan dalam keadaan takhassur. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan hadis daripada Hamid bin Hilal secara mauquf. Telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas rahimahumallah hadis ini, dan Abi Syaibah telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ayatnya riwayat ni mauquf. Mana mauquf ni? Mauquf setakat sahabat. Tidak sebut kata Nabi sebut. Cuma Ibnu Abbas sebut. Gitu. Baik. Bila kata mauquf tu maknanya dia tidak kuat lah. Tapi kukuk mana pun bila sebut sahabat ni, kalau oleh kerana riwayat ni sahih, setengah ulama kata Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan daripada Mujahid, ni salah seorang tokoh tabi'in besar. Beliau telah berkata, wad'ul yad 'alal haqwi istirahatu ahli an-nar. Ahli neraka meletakkan tangan pada pinggang. Al-haqwi ni pinggang sebagai kerehatan. Tak siwi supang tu lah. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ikhtisar fi salah rahatu ahli nar. Takhassur dalam salat adalah kerehatan ahli neraka. Ini riwayat daripada Abi Hurairah. Kata Iraqi, zahir takhassur ini menjadi sifat orang sombong dan orang yang lalai. Ni ramai ulama terima. Zahir pun apa gitu. Perkara ini disebutkan oleh Al-Muhallad bin Abi Sifrah rahimahullah. Yang kelima, ini adalah sifat orang yang ditimpa musibah. Mereka apabila bangun nak pergi ke hidangan, mereka meletakkan tangan mereka pada pinggang. Ini adalah pandangan Imam Al-Khattabi. Besar Imam Al-Khattabi. Dia kata pandangan dia saja, tak ada hadis pun. Pandangan dia.
Bapa gitu tu tahu ana fikir kok mana Imam Khattabi sebut gini ni. Cari-cari pun tak ada orang ulang. Wallahu alam lah. Tapi dia kata gitu. Yang keenam, ini adalah sifat dan kelakuan penyair apabila mereka melantungkan syair-syair mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur daripada jalur sanak Qais bin Abbad dengan sanak Jayyid. Kalau penyair zaman dulu dia nak syair dia tak gitu tangan. Kalau kita kan tangan akak gitu dah. Dia tu zaman Arab jalan dia tak di pinggang gitu, cekok pinggang. Tu. Yang ketiga, hadis bab menunjukkan haram takhassus solat. Imam Ahmad kata batal. Tapi bukan semua kata begitu. Cuba tengok nombor 4 tu. Kata Imam Abu Bakar Al-Munzir rahimahullah, dia kata antara orang yang berpendapat takhassud dalam salat sebagai makruh adalah Ibnu Abbas. Dia tak kata haram, makruh. Mari bila kata makruh tak batal lah sebenarnya. Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, ni takut-takut tabi'i. Abu Mijlas An-Nakhai, Malik Al-Auza'i, Ishaq dan Ashabur Ra'i. Ada yang ni kata tidak batal. Sah mayat cuma makruh. Tapi sebenarnya kalau kita nak ambil sah lagi tak, bila Nabi larang ni tak, walaupun makruh pun betul Nabi tak buat. Nabi tak akan buat makruh. Nabi tak buat makruh. Cuma nak ayat hukum saja makruh. Hati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum